Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita digemparkan dengan penangkapan terhadap Cikgu Bad. Rupa-rupanya ini sebab doktor pula Cikgu Bad ditangkap dan didakwa. Cikgu Bad didakwa memfitnah, merosakkan nama baik Agong. Ini sebabnya bukan saja kerana hantaran tentang isu kasino, tetapi dakwaan ini didakwa memfitnah, merosakkan nama baik Agong. Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Sarin atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan memfitnah dan menghasut untuk merosakkan nama baik yang di-Pertuan Agong. Badrul Hisham, 45 tahun, membuat pernyataan itu sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Mahkamah Session Siti Aminah Ghazali. Saya faham tidak mengaku salah, katanya. Mengikut pertuduhan pertama, beliau didakwa mengeluarkan kenyataan fitnah di mana beliau mempunyai sebab untuk percaya bahawa ia akan merosakkan nama baik yang di-Pertuan Agong. Kesalahan didakwa dilakukan di Istana Negara jam 6 petang pada 22 Januari lalu mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan KK yang membawa kepada hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Cikgu Bad juga berdepan tuduhan membuat penerbitan menghasut di Taman Bukit Ceras di sini jam 12.15 tengah hari 6 April lalu. Pendakwaan mengikut Perenggan 4 dalam kurungan 1 kurungan C Akta Hasutan 1948 Akta 15 yang boleh dihukum di bawah subsection 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang memperuntukkan denda tidak lebih RM5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Susulan pengakuan tidak bersalah itu, Timbalan Pendakwa Raya Said Faisal Said Amir mencadangkan jaminan RM20.000 kepada Cikgu Bad bagi setiap tuduhan dengan seorang penjamin. Mahkamah kemudian membenarkan jaminan RM20.000 dengan seorang penjamin bagi kedua-dua pertuduhan, namun menolak cadangan perintah larangan dimohon pihak pendakwaan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 27 Mei ini. Dan sebelum itu, kita juga digemparkan dengan berita Cikgu Bad bergari dibawa ke mahkamah. Cikgu Bad dilihat tiba di Mahkamah Session pada jam 9.20 pagi tadi bagi menghadapi dua pertuduhan kes memfitnah dan menghasut. Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu itu antara lain didakwa mengaitkan menggunakan nama yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta isu kekemat baru-baru ini. Badrul Hisham, 46 tahun, yang memakai baju warna Melayu berwarna hijau dibawa oleh pihak polis ke mahkamah dalam keadaan bergaring. Assalamualaikum, selamat Hari Raya, kata beliau kepada pengamal media. Semalam peguam bela Cikgu Bad, Rafiq Rashid Ali, berkata, anak guamnya itu akan berdepan pertuduhan mengeluarkan kenyataan memfitnah dan menghasut. Menerusi hantaran Badrul di Facebook, beliau menyindir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai hub kewangan yang akan dibina di Forest City. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mula berkumandang di mana-mana sekarang ini permintaan ataupun desakan supaya anak dan pegawai kanan disiasat SPRM, AMK mendesak Menteri Besar Perlis letak jawatan dengan segera. Ada permintaan supaya ahli ataupun Menteri Besar Perlis itu segera letak jawatan. Persoalannya bila dan adakah mereka akan letak jawatan. Kerana selama ini pembangkang ni kadang-kadang ada juga yang sangat suka supaya menyuruh orang letak jawatan. Kali ini pula giliran mereka didesak untuk letak jawatan.
Adakah mereka akan akur? Angkatan Muda Keadilan AMK Perlis mendesak agar Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli meletakkan jawatan berkuat kuasa serta-merta. Susulan penahanan beberapa pegawai kanan yang mempunyai kaitan dengan kerajaan Perlis. Ketuanya Azin Izzad Bahanuddin berkata, AMK mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya sebarang salah guna kuasa dan rasuah di dalam negeri Perlis yang berdaulat. Menurutnya, kes membabitkan anak Menteri Besar Perlis yang didakwa memalsukan dokumen untuk tuntutan palsu berjumlah RM600,000 adalah satu-satunya kes yang pernah berlaku sepanjang 181 tahun terbentuknya negeri Perlis. Wow, ini satu fakta yang luar biasa. Tak pernah kita tahu, tak pernah didedahkan. Isu utamanya, adakah jumlah tuntutan palsu bernilai RM600,000 termasuk dengan tuntutan yang dikaitkan dengan institusi Diraja Perlis? Wajar diingat, ini merupakan satu-satunya kes seumpamanya sepanjang 181 tahun terbentuknya negeri Perlis. Bagaimana boleh dikatakan Perikatan Nasional bersih dan stabil, namun anak kepada pemimpin tertinggi negeri pula ditahan reman SPRM ketika Perikatan Nasional berkuasa tidak sampai satu penggal, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Pada itu, AMK Perlis menggesa barisan kepimpinan Perikatan Nasional PN Negeri Perlis, terutamanya Menteri Besar Perlis, bermuhasabah dan bertanggung jawab terhadap isu yang berlaku. Beliau juga mengharapkan agar satu siasatan dijalankan dengan telus tanpa ada ganggu gugat daripada mana-mana pihak, kerana siasatan turut melibatkan anggota keluarga Menteri Besar Perlis serta pegawai kanan beliau. Maka kami menuntut Yang Amat Berhormat Menteri Besar meletakkan jawatan berkuat kuasa serta-merta, ujar beliau. Ini kerana menurut netizen supaya tidak ada gangguan terhadap siasatan. Terdahulu Muhammad Syukri berkata beliau terbuka jika anaknya yang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerima hukuman seandainya terbukti bersalah dalam hal berkenan. Ini adalah ujian yang sedang saya hadapi, dan jika anak terbukti bersalah, maka hukumlah dia, kerana saya sudah berikan pendidikan dan ilmu termasuk juga pegawai saya di mana saya selalu berpesan mengenai perkara ini, dan jika terbabit juga saya sudah habis ikhtiar, katanya. Namun apapun, saya tidak ada rasa gundah gulana dan saya juga tidak ada sebarang prasangka terhadap SPRM sehingga habis siasatan mereka, katanya ketika berucap dalam ucapan penggulungan sidang Dewan Undangan Negeri Perlis. Ini apabila baru-baru ini anak Menteri Besar Perlis dan pegawai kanan Menteri Besar Perlis dicekup SPRM kes pemalsuan dokumen RM600,000. Anak kepada Menteri Besar Perlis dan orang kuat Menteri Besar dilapor direman oleh SPRM bagi membantu siasatan pemalsuan dokumen tuntutan palsu berjumlah RM600,000. Menurut berita harian yang memetik sumber, pegawai kanan pejabat Menteri Besar Perlis adalah antara 6 yang ditahan. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrat Ana Rozana Muhammad Noor selepas tertuduh dibawa ke mahkamah. Suspek yang ditahan berusia 27 hingga 37 tahun dan dikehendaki membantu siasatan berkaitan pelaksanaan projek pembangunan prasarana seperti membaik pulih, menyelenggara perbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Siasatan dipercayai juga menjurus kepada tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan. Suspek yang ditahan itu dipercayai berperanan sebagai pemilik syarikat, kontraktor dan penjawat awam di Pejabat Pentadbiran Setiausaha
kerajaan negeri dan pejabat Menteri Besar Perlis, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa jam selepas calon pilihan raya PRK, pilihan raya kecil di Kuala Kubu Baharu, calon Pakatan Harapan dicabar oleh PAS untuk mengemukakan keputusan akademik beliau, iaitu SPM dan yang sewaktu dengannya. Tanpa menunggu masa, calon PH ini tayang keputusan akademiknya yang membuat ramai orang terngangah, tak mampu berkata apa-apa, bahkan menimbulkan kemaluan sendiri. Cuba nak malukan orang, akhirnya dapat malu sendiri. Lihatlah, cuba nak malukan calon Pakatan Harapan, sendiri yang dapat malu. Sebelum itu, juga tular di media sosial sekarang ini ialah kalimat seorang penyokong Perikatan Nasional yang menarik perhatian di media sosial. Sekejap dia jadi penyokong PH, sekejap dia jadi penyokong PN, dan sekejap pula kata ini kata itu. Akhirnya kedapatan dia adalah penyokong Perikatan Nasional. Dan kita teruskan dengan cabaran oleh PAS terhadap calon Pakatan Harapan ini. Siapa sangka apa yang dibuat oleh PAS itu telah pun menjerat diri mereka sendiri. Diingatkan mereka dapat memerangkap calon PH ini ataupun boleh menjatuhkan maruah calon PH ini dengan meminta calon PH ini mendedahkan keputusan peperiksaan beliau. Rupa-rupanya selepas didedahkan, saya fikir akan lebih ramai yang akan tertarik dengan calon Pakatan Harapan ini. Manakan tidak, bayangkan saja. Keputusan SPM calon Pakatan Harapan untuk PRK di Kuala Kubu Baharu. SPM-nya straight A 10E. Dan untuk peperiksaan UPSR pula, calon Pakatan Harapan ini mendapat 7E. Ini keputusan yang amat luar biasa. Boleh dikatakan sangat pintar, cerdik calon Pakatan Harapan ini. Jadi, teknik untuk cuba memalukan, menjatuhkan calon Pakatan Harapan ini tidak menjadi. Bahkan sebaliknya, telah pun membuatkan saham calon Pakatan Harapan ini meningkat secara sendirinya. Kegairahan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Saari mempertahankan calon Perikatan Nasional PN dengan mencabar calon Pakatan Harapan PH, menyatakan latar belakang pendidikannya ketika bersekolah telah memakan diri sendiri. Fadli membuat cabaran agar Pang Syok Tau mendedahkan pendidikan rendah dan menengahnya selepas calon Perikatan Nasional di Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu, Khairul Azhari Saud, berdepan kontroversi berkaitan status pengajian. Tidak langsung melatah, Syok Tau berkongsi keputusan SPM dan UPSR yang menunjukkan keputusannya cemerlang. Semua E di mana dia memperoleh 10E dalam SPM dan 7E dalam UPSR. Wanita berusia 31 tahun dari Ampang itu mengambil SPM pada tahun 2010 dan mendapat keputusan semua E meliputi E+, E dan E-. Lebih menarik lagi, pelajar sekolah menengah Chuang Hua di Port Dickson Negeri Sembilan itu mendapat keputusan lebih baik dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, iaitu E, Bahasa Inggeris E+, dan Bahasa China E-. Yang berhormat Pasir Mas Tuan Ahmad Fadli Saari bertanya tentang UPSR dan SPM saya. Inilah jawabannya, katanya. Saya terhutang budi kepada guru-guru yang pernah mengajar saya. Ucapan terima kasih saja memang tidak cukup sebagai balasan atas jasa bakti yang telah dicurahkan dalam mendidik saya, katanya di Facebook. Terdahulu latar belakang pendidikan calon PN Kuala Kubu Baharu diragui kerana tertera beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma pada usia 49 tahun dan menggenggam master pada usia 51 tahun.
Menerusi poster yang tular, Khairul Azhari dikatakan memperoleh diploma eksekutif pengurusan dari Universiti Malaya UM pada tahun 2019 dan sarjana eksekutif dari Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah 2 tahun selepas itu. Orang ramai mempertikaikan bagaimana dia melompat terus ke peringkat sarjana tanpa mengambil ijazah sarjana muda dulu. Selain bagaimana dia menghabiskan pengajian pada tahun 2021 ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, bagaimanapun pemegang diploma dilapor boleh melanjutkan pengajian terus ke peringkat sarjana eksekutif di UMPSA dengan kelayakan pengalaman kerja yang ditetapkan serta melepasi pengiktirafan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu. Isu pendidikan calon Perikatan Nasional telah selesai. Pihak Universiti UMP telah keluarkan kenyataan berhubung kelulusan master eksekutif pengurusan perniagaan yang dimiliki beliau, bahkan transkrip sijil juga telah disebarkan. Sekarang saya mencabar calon PH pula untuk nyatakan pendidikan rendah dan menengahnya. Silakan. Di manakah peperiksaan UPSR dan SPM diambil tentu menarik untuk diketahui, kata Ahmad Fadil. Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara Sok Tep, Khairul Hafiza Zainuddin dan Nyo Kizen bebas. Kuala Kubu Baharu dikenali sebagai kerusi campuran dengan pecahan pengundi Melayu 46%, Cina 30%, India 18% dan lain-lain 6%. Saudara-saudara sekalian, yang agak memalukan ialah tindakan kegairahan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Saari mempertahankan calon Perikatan Nasional dengan mencabar calon Pakatan Harapan, menyatakan latar belakang pendidikannya ketika bersekolah ternyata telah memakan diri sendiri. Dan secara kesimpulannya, rumusannya, disangkakan cabaran itu boleh menjatuhkan maruah atau boleh menjatuhkan nilai saham calon Pakatan Harapan itu. Rupa-rupanya bukan saja ianya gagal menjatuhkan nilai saham calon Pakatan Harapan, bahkan secara tidak sengajanya, tidak langsungnya, calon Pakatan Harapan telah meningkat sahamnya. Siapa sangka? Disangka mampu memalukan, tapi lain pula jadinya. Bayangkan sajalah keputusan yang dipaparkan jauh daripada pemikiran biasa manusia, yaitu mencapai SPM 10E dan UPSR 7E. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan daripada channel ini dan tekan butang subscribe. Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.